Selamat pagi. Nama saya Fatini Binti Ghazali dan saya daripada UPM Serdang. Okey, hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara untuk mengetahui kematangan buah long pumpkin. Okey, di sini ya anda dapat lihat ialah buah long pumpkin atau dikenali sebagai labu panjang. Terdapat 5 ciri-ciri yang dapat kita identify untuk mengetahui buah ini telah matang. Salah satunya ialah yang kita dapat lihat di sini, pokok ini telah mati. Dan kita dapat lihat buah ini telah bertukar warna daripada hijau ke kekuningan dan tangkainya daripada cerah menjadi lebih gelap. Dan buah ini telah menjadi keras. Kalau kita tengok di sini, kalau kita cucuk dengan kuku, dia takkan ada bekas lah. Dan jalur di tangkai ini pun telah berubah kepada warna yang lebih gelap. Okey, saya akan teruskan untuk cara-cara menuainya. Okey, kita perlu potong tangkai dia lah. Okey. Okey, dah siap. Inilah dia hasilnya. Buah long pumpkin. Okay, kita letak dalam bekas lah dan sedia untuk dimasak. Antara masakan yang sedap lah ialah masak lemak labu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Fatimah binti Azizan daripada Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Sarawak. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara nak harvest buah long pumpkin dengan cara yang betul. Okey, kat sini kita boleh tengok ini adalah long pumpkin ya. Okey, saya akan ajarkan macam mana kita nak tahu buah long pumpkin tu kita dah boleh start harvest. Kita ada 5 ciri-ciri yang kita boleh harvest. Yang pertama adalah kita boleh tengok kat sini pokok dia dah start mati. Kalau macam ni dia dah mati dah. Yang nombor 2, dia punya tangkai ni dah start jadi coklat. Yang nombor 3, dia punya jalur-jalur ni dah berubah warna daripada hijau ke kekuningan. Yang keempat, dia punya buah dia sendiri yang dah berubah warna. Yang terakhir, dia punya ciri-ciri dia, kalau kita tekan kat sini, dia tak nampak bekas tau. Jadi dia bila kita cucuk tu, dia tak ada bekas lah kita punya kuku tu. So kita dah boleh start harvest. Maksudnya dia keras. Okey. Okey, mari tengok saya potong macam mana. Okey, potonglah. Okey. Kita potong atas sikit tau sebab tak apalah, biarlah dia tinggal batang dia. Okey, 1 2. Okey, ini kita masukkan dalam bekas yang disediakan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Eva dan saya daripada Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang. Adakah anda semua pernah melihat pokok butternut squash? Okey, baiklah. Jika tidak pernah melihat, hari ini saya akan menunjukkan apakah ciri-ciri yang menandakan buah butternut squash itu telah matang dan sedia untuk dituai. Baiklah, pokok butternut squash ini sangat dikenali di luar negara dan pokok ini berasal daripada luar negara. Kebiasaannya di negara yang mempunyai 4 musim, mereka akan menuai pokok buah butternut squash ini pada musim luruh. Dan jika mereka menuai ini, buah ini dapat disimpan selama lebih berbulan-bulan sehinggakan setahun. Mengapa mereka berbuat begini adalah kerana mereka ingin jadikan buah butternut squash ini sebagai stok makanan mereka pada kebiasaannya pada musim sejuk. Okey, pokok butternut squash biasanya boleh dituai antara 3 bulan. Okey, seperti anda boleh lihat di sebelah kiri saya, ini adalah bunga jantan bagi pokok butternut squash. Biasanya kita akan mengahwinkan secara manual antara bunga jantan dan bunga betina untuk menghasilkan buah seperti ini. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan apakah ciri-ciri yang akan menunjukkan bahawa buah butternut squash ini sedia untuk dituai dan telah masak. Okey, yang pertama kita boleh lihat pada tangkai buah ini sendiri. Pada peringkat muda lah kita cakap kan, tangkai butternut squash ini berwarna hijau dan bila dia sudah matang dia akan bertukar menjadi berwarna kuning-kuning atau coklat lah warna dia.
Okey, yang seterusnya adalah tekstur buah ini sendiri. Bila kita nak tahu buah ni dah masak ke belum dan sedia untuk dituai, bila kita picit bawah ni guna kuku kita, dia tak ada kesan. Maksudnya tak ada kesan kuku lah bawah ni. Okey, yang seterusnya adalah jalur pada buah ini sendiri. Bila kita lihat pada peringkat muda lah orang cakap buah ni, jalur dia berwarna hijau, dan bila dia dah cukup matang, jalurnya akan bertukar menjadi berwarna kuning ataupun hingga tiada jalur lah. Boleh kita cakapkan jalur dia tu pudar ataupun hilang lah. Okey, yang seterusnya kita melihat pada warna buah butternut squash ini sendiri. Pada peringkat muda, buah butternut squash ini adalah berwarna hijau. Okey, apabila buah ini masih muda, dia berwarna hijau, dan bila dia sudah matang, warna akan bertukar menjadi kekuningan ya, seperti yang anda boleh lihat di video ini. Okey, dan yang terakhir sekali adalah ciri-ciri untuk menandakan buah itu sedia untuk dituai adalah bila kita melihat pokok tu hampir mati. Itu bermaksud kita dah boleh tuai, kita dah boleh simpan dan kita dah boleh makan. Okey, baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk menuai buah ini sendiri ya. Bila kita dah tengok apa tanda-tanda dia tadi, jadi kita boleh mula menuai. Okey, digalakkan ya untuk memotong lebih sedikit tangkai ni supaya dia lebih tahan lama. Kalau kita potong dekat sini, dia tak tahan lama sangat. Jadi kalau panjang sikit, dia boleh tahan lagi lama. Okey, kita potong lebih kurang di sini Okey, baiklah. Kalau anda ingin tahu, butternut squash ini sangat sesuai dan sangat sedap bila kita dapat masak roasted chili butternut squash. Saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, dan ini ialah hasil butternut squash saya. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Sumitra Ayodore, pelajar dari kampus Universiti Putra Malaysia, kampus Bintulu, Sarawak, yang sedang menjalani latihan industri di SSFG. Aktiviti kita pada hari ini adalah layan labu. Jadi, kita ada beberapa jenis labu di Malaysia ya. Antaranya adalah butternut squash, butterhead dan seterusnya Japanese pumpkin. Penuaian kita pada hari ini adalah Japanese pumpkin yang juga dikenali sebagai labu Jepun. Perbezaan labu Jepun dan pumpkin biasa adalah hanya perbezaan dari segi saiz. Japanese pumpkin lebih kecil berbanding pumpkin biasa. Saya ingin ceritakan tentang asal-usul Japanese pumpkin ini. Asal-usul Japanese pumpkin ini adalah dari Jepun yang diformulatekan khas untuk orang Jepun kerana populasi mereka terlalu sedikit dan kuantiti makanan mereka juga sedikit. Jadi mereka formulatekan Japanese pumpkin ini khas untuk orang yang makan sedikit sahaja. Jadi sebelum kita nak menuai, kita ingin tahu apakah ciri-ciri penuaian yang betul untuk mengetahui buahnya sudah masak. Okay, antaranya adalah dari segi tekstur buah. Iaitu bila kita tekan di sini, kita akan tahu buah ini tidak meninggalkan apa-apa kesan. Buah yang semakin masak, dia akan menjadi semakin keras. Seterusnya kita tahu tangkai di sini, dia menjadi semakin kuning, berubah warna di sini. Kalau dia masih hijau, maksudnya dia tidak cukup lagi matang. Dan seterusnya, pumpkin hijau ni, dia ada warna hijau, jalur-jalur di sini. Dan sekiranya satu buah ini sudah jadi kuning keseluruhannya, maksudnya dah tiba masanya untuk menuai. Ada satu lagi ciri kita, iaitu kita akan mengetahui bahawa simptom-simptom pokok itu dah mula mati. Tapi di sini kita akan tahu bahawa pokok ini belum lagi menunjukkan simptom itu. Tapi tidak semestinya 4 ciri itu perlu ada. Sekiranya 3 atau 2 daripada ciri itu dah ada pun dah cukup untuk kita menuai. Ini kita dapat lihat bahawa Japanese pumpkin ini belum lagi masak kerana dia masih lagi tinggal kehijauan yang pekat. Tangkai dia yang masih lagi hijau dan tekstur dia yang masih lagi boleh meninggalkan kesan. Tapi ini adalah perbezaan dia. Kita dapat lihat bahawa buah ni telah sepenuhnya masak, yang tidak meninggalkan satu jalur pun dan keseluruhannya menjadi kuning. Tapi di sini kita dapat melihat masih lama lagi proses dia. Jadi berapa lama untuk mengambil masa dia untuk masak? Lebih kurang masa 3 bulan.
lebih kurang selepas 3 bulan dan telah menunjukkan ciri-ciri dia dan sudah tiba masanya untuk kita menuai. Jadi, bagaimana cara kita nak menuai dan simpan dia untuk lebih lama? Untuk simpan dia lebih lama, biasanya kita akan tinggalkan tangkai dia. Sekiranya tangkai dia masih lagi ada, maksudnya kita boleh simpan lagi lama. Sebab di negara luar pun ada juga pumpkin. Tapi mereka akan tanam di musim sejuk dan akan menuai di musim nurul dan akan simpan sampai ke musim panas. Tapi di Malaysia, kita tidak dapat buat begitu. Sebab itu kita akan potong dulu dan simpan tangkai dia dan akan simpan beberapa lama. Dan kita sedia untuk memasak ya. Iaitu kita boleh masak roasted, kita boleh masak gulai, ada juga yang akan masak lemak. Itu saja daripada saya. Terima kasih.